Hadirin hadirat sekalian, kita kena akui hari ini arak semakin marak dan semakin galak. Itu kita tak boleh nafikan. Apa makna arak? Arak ni minuman keras yang mengandungi alkohol. Pertama, selalunya orang minum arak ini ketika bersosial, kebiasaannya. Yang kedua, arak ni digunakan untuk meningkatkan mood kita. Ingat saya ada setengah ahli muzik, dia bercerita, kalau dulu di kampung-kampung, kalau kenduri kahwin, kita panggil berjen, dia ada kugiran. Jadi geng-geng kugiran ini cerita dululah, tahun 80-an. Dia orang kampung panggil minum tu sekati dua kati, dia panggil. Mana kena sekati, dia kata. Kalau kena sekati sebab dia beli arak masa tu kat kedai getah je. Kedai getah main timbangnya masa tu. Jadi dia kata, kawan kalau kena sekati, kalau main drum tu nampak mana nak ketuk, dia kata. Nampak mana, simbol ke snare ke tom-tom, dia tahu mana nak ketuk. Kalau kena setengah kati main gitar tu, dia boleh gentir sampai paling hujung sekali. Dia boleh meningkatkan mood. Yang ketiga, arak ni masalah dia mengakibatkan ketagihan. Sebab itu istilah bahasa Arab dia panggil khamar. Khamar ni maknanya menutupi. Dalam kitab Nailul Awthar menyebutkan, kenapa khamar dipanggil menutupi? Sebab dia boleh menutup akal manusia. Bila dia mabuk, dia akan jadi orang yang entah macam-macam. Kata orang cerdik pandai, apa tanda orang pemabuk? Laku perangai macam beruk. Kalau hidup jadi pemabuk, dunia akhirat badan terkutuk. Kalau minum arak dan tuak, akal hilang, pikiran rosak. Orang pemabuk, keluarganya teruk. Pemimpin mabuk, umat kan terpuruk. Kalau manusia yang jadi pemabuk, kerjanya tak betul, akalnya pun busuk. Keluarga terlantar, tidak pernah dijenguk. Kerja pun binasa, dia kuat mengaruk. Bila dia ni nasihat, dia mengutuk. Siapa menyanggah kan kena lepuk. Orang begini dijadikan suami sangatlah buruk. Dijadikan menantu bagaikan beruk. Dijadikan pekerja, dia kemaruk. Jadi pemimpin, umat terpuruk. Tuan-tuan nak tahu sedang mana teruknya orang mabuk? Habis majlis neganggi belakang masjid ni, ada dekat kenderaan majlis agama punya parking, itu ada 2-3 orang ngisak gam yang tengah mabuk. Pergi tegur sekali nak tahu. Cuba try sekali tegur. Kita menegur, dia pula marah pada kita. Padahal dia tengah mabuk. Mabuk gam sajalah, bukan mabuk. Khabar dah ke polis kata gam ni tak masuk dalam kesalahan. Nak buat macam mana? La ilaha illallah. Pergi tegur orang mabuk, nak tengok. Dia punya akal tu dah laku seperti beruk, kata orang tua-tua. Sebab itu arak ini dia penyebab kepada mabuk. Arak ini yang menariknya. Dia asal daripada perkataan Arab. Arak ini daripada perkataan Arab, iaitu kalimat Araq. Ain ra qaf. Arak dalam bahasa Arab, payah betul nak membeza. Arak dalam bahasa Arab maknanya manis. Araq maknanya manis. Dan memang sampai sekarang kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, memang orang Arab masih memanggil arak tu arak. Masih lagi, bukan bahasa Melayu tu, bahasa Arab. Kalau macam kita pergi ke Syria, tuan-tuan jangan ingat semua orang Arab macam kita piyah atas kepala belaka. Dah huru-hara peramai juga, minum ramai. Dekat Syria ada satu arak tu namanya Arak Rayyan. Adalah Rayyan, nama Rayyan ni bau-bau surga. Arak telaga untuk bagi pintu orang masuk surga, orang yang puasa. Arak Rayyan. Dia punya botol sebiji botol minyak atar. Salah beli bawa balik souvenir pula, kita tak tahu cerita. Dekat Lebanon arak Jabal Betrun. Tu jenama tu, Jabal Betrun. Arak dia tulis. Arak Al-Zahlawi. Oh, ingat nama ulama mana pun, nama Arak Al-Zahlawi. Kalau macam bagi golongan Arab Kristian di Palestin, dia ada buat satu arak Ramallah Az-Zahabi. Arak Ramallah Az-Zahabi, dia terjemah bahasa Inggeris Golden Arak. Dia air dia putih je, putih macam mineral water, tapi dia ada perisa jintan manis
dan dia taruh 50% alkohol di dalam air itu. Jadi bila dia campur air, dia jadi macam warna barley gitulah, macam air barley gitu ya. Orang kita tak kena entahnya beli, tulis bahasa Arab, belilah. Apa sebab dipanggil arak? Arak ni manis sebab dalam bahasa Arab arak manis. Kalau sukaru manis, kalau sukara itu yang memabukkan. Sebab itu arak di negara Arab dia adalah hasil distilasi khamar yang dicampurkan dengan jintan manis. Itu di lain sikit dengan di Eropah. Biasanya ada campuran antara 53%, paling tinggi pun 60% lah alkohol dicampur dengan likoris. Likoris ni pokok akar manis, banyak tumbuh di kawasan Mediterranean. Ada juga liker ataupun alkohol yang dicampur dengan herba dan juga rempah ratus. Dicampur jintan manis, habatus sauda, ketumbar, buah pala, herba absinthus. Absinthus ni macam wormwood, adik-beradik daun ganja ya wormwood ni. Dia ada kesan halusinasi sikit. Orang minum ni dia kreatif. Macam mana nak bagi high supaya boleh memandu, macam mana boleh bagi high supaya ada mood. Dia ada sukatan-sukatan dia. Dan orang Arab, kalau kita mengatakan orang Arab, Nabi kita pun orang Arab juga. Tapi Arab dia memang suka rempah. Itu prinsip dia. Dia suka rempah. Sebab itu Arab, jangankan alkohol, kopi pun dia campur rempah. Tuan-tuan minum yang kopi Arab campur rempah itu. Tuan-tuan kalau nak buat sendiri pun boleh. Beli je kopi biasa, 434 ke kopi di pasar ke mana ke, buat kopi biasa, americano, kopi O biasa. Bubuh je buah pelaga 4 biji. Terus rasa kopi Arab. Dia sangat suka kepada rempah-rempah. Dan ada arak yang hasil daripada fermentasi kismis. Ada. Main arak. Kismis pun jadi. Macam di Mesir, dia campur kismis. Kalau di sebelah Iraq dan Sudan, dia fermentasi dengan kurma. Pun ada juga untuk dijadikan arak. Di France, orang campur dengan anggur. Dia buat dengan kurma, dia buat dengan kismis. Tetapi seperti yang Nabi sebut, mereka menamakannya dengan nama yang mereka tetapkan sendiri. Bi'ismin yusammunaha iyahu. Sebab itu dalam kosa kata Arab, perkataan arak ada 100. Kita dalam perbandaran bahasa Melayu, arak berapa sangat perkataan kita boleh jumpa. Orang Arab ada 100. Kita di Malaysia kalau tak panggil arak pun panggil tuak je. Tuak ni hasil fermentasi beras, kelapa dengan nipah. Itu saja. Ada banyak nama. Tuak tu adalah nama beza-beza. Orang Kadazan panggil kinomol, ada panggil lihing, ada panggil baha, baak, macam-macam. Kalau orang Jepun dia panggil sake. Kalau orang Sierra Leone dia panggil tuak ni poyo. Yang budak-budak muda semua sebut awak ni poyo. Dia tak tahu maksud poyo tu, main sedap sangat nyebut budak-budak ni. Lepas tu kena kaji bahasa. Awak ni poyo. Poyo tu apa? Poyo tu minuman keras di Sierra Leone. Mana mabuk semua budak ni gamaknya. Bangladesh dia panggil taru. Itu kalau tuak-tuak mabuk pun panggil taru. India paling banyak perkataan. Kalu, kali, tali, kalu, tadi, todi, tari, taru. Banyak betul dia punya perkataan. Ikut kawasan. Kalau Tamil panggil kalu, kalau Karnataka panggil kali, Andhra Pradesh tati, kalu, Marathi tadi, todi, Belah Bengal tari, taru. Apa makna benda ini? Baik. Itulah hadis tadi, la yastahillanna ta'ifatun min ummatil khamra bi ismin yusammunaha iyah. Akan ada kelompok umatku yang menghalalkan khamar, tapi mereka menamakan dengan nama yang mereka telah tetapkan untuknya. Memang sekarang kita dapati arak ini namanya macam-macam. Betul kalau Nabi sebut akan berlaku satu zaman orang menamakan arak ni dengan nama yang macam-macam. Kita hak tak bererti bab arak ni, tuan-tuan tahu arak ni benda jenis. Arak pertama saya ingat kalau orang kita tahu beer. Biar lah dulu, kata orang Jawa, biar lah dulu. Dapat sungguh biar. Orang tanya, wak mau minum apa wak? Biar lah dulu. Dapat biar bagi orang segelas, berbuih-buih biar. Biar lah dulu. Dia hak kedua arak ni spirit. Spirit tu biar, arak. Spirit ni dia kalau di Kuala Lumpur, Bandar Besar, dia lifestyle.
Spirit ni lifestyle. Tak minum arak murah-murah, cak rima, cak tak spirit. Spirit ni lifestyle. Dia panggil CSC, coffee, spirit, cigar. 3 perkara. Kalau status tinggi dapat job banyak, dia sigar, minum spirit, minum spirit campur dengan kopi. Kopi untuk nak flush balik lah. Yang terkenal kalau spirit yang jual di kedai-kedai, kalau tuan-tuan rajin belik-belik tempat jual arak tu, Cognac, Armagnac, Port, whisky. Itu semua spirit. Whisky dia arak proses distilasi barley yang difermentasikan. Mana asal usulnya molek barley. Kita minum barley, limau macam-macam. Tapi dia kreatif, dia jadikan tu sebagai arak. Arak ketiga, champagne. Champagne ni asalnya daripada sparkling wine, hasil fermentasi wine tahap yang kedua. Kalau kita naik kapal terbang, sebab kita ni tak ngorder benda-benda tak senonoh, minta oren, minta air jambu tu sajalah. Menurnya boleh minta champagne, tak tergamuk minum jatuh mati, susah pula minum champagne. Biasa meraihkan sesuatu lah. Kita nak balik Malaysia, meraihkan kejayaan belajar di UK misalnya, naik atas champagne selalu. Champagne ni sama ada daripada anggur Pinot Noir, Pinot Meunier ni anggur hitam, ataupun Chardonnay yang hijau punya anggur. Jadi untuk celebrate lah biasanya. Kalau macam orang menang Formula 1 tu semua pakai champagne. Ada arak dia panggil gin. Gin ni dia hasil fermentasi bijirin dengan buah beri. Pun asal usul mulia semua tu buah beri. Kita buat kek belaka benda tu. Dia biasa kalau gin ini kita minum gin and tonic. Itu kan istilah tuan-tuan pernah dengar dalam cerita P. Ramlee kan? Gin and tonic. Campur dengan hirisan limau sikit. Ingat cerita labu-labi? Labu-labi, babak labu dengan labi berangan nak mengorak Pragawati Sarema. Dia duduk di satu bar. Datang dia punya bartender, dia punya waiter. Haji Bakhir lah jadi waiter dia berangan. Mau minum apa tuan? Kan dia tanya kepada labu-labi. Seorang magistrate, seorang doktor. Labu pun jawab, Labi jawab, P. Ramlee jawab, bagi saya gin and tonic. Kita pun gelak, kita bayangkan gin iprik. Tak, itu nama minuman, gin and tonic. Memang betul agak. Baik, tuan mau apa tuan? Kasih saya iblis tonic. Jawab dia Haji Bakhir, iblis tonic mana ada tuan? Jawablah kasih saya syaitan and tonic. Syaitan lagi tak ada tuan. Lepas tu dia sumpah seronok. Saya tak gamak lah nak terjemah. Balikkan buka lah YouTube sendiri. Ada betul gin and tonic. Gin and tonic. Yang kelima ada arak namanya ram. Ram ni hasil fermentasi dan sulingan jus tebu. Ram. Dia ada panggil kacasa, dia panggil ram. Ram ni saya ingat tuan-tuan pernah dengar nama ram ini. Di Jamaika, para pekerja yang angkut pisang, dia ada nyanyi satu lagu tradisi di kalangan lagu rakyat mereka. Dia panggil The Banana Boat Song. Deo. Lagu tu Harry Belafonte nyanyi semula. Kalau saya nyanyi, tuan-tuan tahu lagu ni. Deo, Deo, daylight come and we wanna go home. Me say day, daylight come and we wanna go home. Walk all night on, drink aroma. Daylight come and we wanna go home. Ada yang dengar lagu ni, macam aku biasa dengar lagu ni kat mana? Adalah satu rancangan TV, ambil lagu ni, buat pula lagu dia. Lagu tu lagu dia meraihkan kerja dia di kebun pisang. Dia buat lagu minum ram itu, ram. Yang keenam Jepun panggil sake. Ada yang ketujuh tequila, juga arak. Vodka, arak. Wine arak. Kalau white wine putih, dia jenis Chardonnay ataupun Sauvignon, hijau. Kalau red wine, Pinot Noir. Kalau orang belajar protokol, table manners, makanan tertentu ada wine tertentu. Ikan dia ada wine dia. Daging ada wine dia. Ayam dia macam itulah, kita kerti pun benda gitu, tapi dia ada table manners dia. Wine dinamakan sebagai benda-benda yang nampak protokol sangat, pada haram lah ke tu.
Yang ke-10 apa lagi? Koktail. Koktail tu arak. Digoncang-goncang sama ada campur dengan gin, pisco, vodka, whisky, tequila ataupun rum. Kalau cerita James Bond, minuman kegemaran dia dipanggil Vesper Martini. Itu kegemaran James Bond. Kalau dia pergi mengorak mana-mana heroin cerita tu, dia duduk kat bar, dia akan order koktail campur dengan gin, vodka dengan kinalele. Kinalele ni arak citrus daripada limau, dan dia akan pesan shaken not stirred. Dia akan pesan, saya nak awak buatkan satu Vesper Martini, shaken not stirred. Maknanya digoyang-goyangkan dan jangan dikacaukan. Kalau kita pergi hotel, ini kena hati-hati. Puan-puan, tuan-tuan ni kerap travel overseas macam-macam. Kadang pergi hotel dekat kat kolam. Biasanya kalau restoran tu dekat kawasan swimming pool lah. Kalau kita minta minuman, dia ada menu. Kita pun order lah pina colada. Pina colada itu koktail, tapi dia campuran nanas, campur kelapa, campur ram. Lepas itu kena hati-hatilah. Minta air masak sudahlah kalau pergi luar negara. Janganlah pelik-pelik sangat. Kita tanya kadang, you punya koktail, mocktail, koktail, ada liquor? Tobat dia jawab, tak ada. Ni no liquor. No liquor. Dia pun tak faham liquor tu apa. Kadang budak-budak ni, kalau tanya ada arak dalam ni, dia pun tak faham je, sebab dia tak tahu bahawa ram itu adalah arak. Dia senang cerita, kalau pergi luar negara minta pressurin sudah. Jangan nak mocktail, koktail benda pelik-pelik. Kita tak tahu benda letak dalam itu. Dan sekarang ni yang terbaru trend, kalau di Kuala Lumpur dia panggil coffee liquor. Ni lagi berat. Kopi campur liquor. Apa dicampur? Sama ada rum, whisky ataupun brandy dalam kopi. Jadi pun kena hati-hati. Kalau pergi kedai-kedai yang cafe lah, coffee house yang mahal-mahal sikit itu, kena tanya juga. Yes, nak order apa? Kopi ada, dia tak faham kopi tak apa nama, mocha macchiato, korom atau benda-benda nama. Kena tanya juga, ini ada liquor ke tak ada liquor? You ada campur ram ke, whisky ke, brandy ke? Ginilah makcik minum kedai biasa sudah. Pening kami tak cari order cara kampung, susah. Jadi betul bertanya. Baik, itu arak sekarang masalah adalah dia jadi lifestyle. Itu saja kita takut. Lepas tu kita doa pada Allah, anak cucu kita tak jadikan arak sebagai lifestyle. Dia bukan nak mabuk sangat, tapi dia nak dia tunjukkan dia orang bandar, ada status tersendiri. It's all about aromas and flavors. Kononnya kalau perkena tapas mesti ada beer. Dia contoh benda-benda macam tu lah. Kalau kena western mesti dengan wine. Ini semua ajaran sesat belaka. Tak ada masalah, makanlah steak, makan dengan Milo Ben pun okey, tak ada masalah. Tak ada orang nak tangkap pun kalau kita makan tak ikut protokol. Jadi benar kalau Nabi menyebut akhir zaman arak ni meriah dan nama pula macam-macam. Kita tak tahu nak nyebut nama tu. Baik, selesai kita bab arak.